Bagaimana mengelak negara daripada kegagalan? Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menegaskan bahawa bajet bukan upacara menggula-gulakan rakyat. Ia perlu diterjemahkan kepada pengukuhan nilai dan inovasi IDE yang melihat impak pembangunan dan cara membangunkan negara mengikut acuan kelestarian ataupun Sustainable Development Framework. Sesungguhnya, acuan kelestarian memerlukan pengukuhan sistem nilai dan IDE yang memungkinkan negara memasuki fasa pembangunan semula yang baharu dan segar untuk masa depan negara. Katanya dalam satu kenyataan menjelang pembentangan belanjawan 2023 yang akan dibentang pada 7 Oktober ini. Menurut Mujahid, amalan rasuah yang sistemik menyebabkan ketirisan yang membawa kegagalan dalam kelestarian. Akibatnya, perbelanjaan untuk pendidikan formal dan pembangunan sumber hilang sifat berkekalannya untuk memberi manfaat generasi seterusnya. Beliau juga melihat ketirisan akibat rasuah hari ini turut menjejaskan peruntukan perlindungan sosial untuk menangani kejutan pasca pandemik bagi menjamin asas kehidupan di kalangan masyarakat yang tertindas. Kerana rasuah juga, jurang kekayaan antara rakyat semakin melebar dan kelompok terbawah yang sepatutnya diperjuangkan hak asasinya untuk meneruskan hidup diabaikan secara sistemik sehingga berpotensi melahirkan huru-hara sosial yang tidak berkesudahan, ujarnya. Mujahid berpendapat kekalnya survival sesebuah negara bangsa adalah kerana kukuhnya pegangan nilai yang diterjemahkan melalui akhlak dan perilaku rakyat dan pemimpinnya. Dengan kata lain, isu maruah dan martabat bangsa bukan lagi satu pilihan tetapi satu kemestian bagi menjamin segala aktiviti ekonomi negara dan pengurusannya dipandu oleh kompas nilai dan dilihat daripada lensa mengangkat maruah dan martabat bangsa, jelas Mujahid. Beliau percaya kegagalan Malaysia bermula apabila skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan kasus rasuah melibatkan pemimpin tertinggi negara. Jika bajet 2023 tidak membuat pemunggaran semula polisi lama dan menggantikannya dengan pengukuhan maruah dan martabat, kita hampir pasti sampai ke status negara gagal, katanya. Mujahid menekankan bajet 2023 perlu menterjemah keperluan tersebut dengan merombak cara negara membangunkan ekonomi dan keperluan memulangkan kepada rakyat kekayaan negara dengan cara bermaruah. Bajet perlu perubahan struktural bagi mengatasi rasuah yang berlaku secara sistemik, kata Mujahid. Antaranya menurut beliau adalah reformasi penganugerahan kontrak yang perlu dibuat secara terbuka dan pengukuhan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC supaya lebih proaktif dalam melihat perjanjian kontrak supaya tidak merugikan duit negara. Model pelaburan berpandukan kerangka ESG, Environmental, Social and Governance, menurut Mujahid perlu dimulakan atas tapak perundangan yang kuat, telus dan bertanggungjawab. Untuk itu, Mujahid mencadangkan pejabat pendawaan dengan pejabat peguam negara hendaklah dipisahkan bagi menjaminkan kebebasan dan salah guna kuasa pihak peguam negara. Pada keseluruhan rencananya, beliau merumuskan bahawa pertumbuhan masa depan negara perlu dibina atas 3 kriteria penumbuhan, iaitu pertumbuhan pintar, pertumbuhan mampan dan pertumbuhan inklusif. Cara dan kaedah pembangunan negara perlu berpindah kepada keseluruhan konsep SDG, Sustainable Development Growth, adalah peluang terbaik pemindahan kerangka ini dimulakan dengan langkah sifar rasuah supaya masa depan model pertumbuhan dapat menangani isu integriti bagi memacu pertumbuhan baharu negara. Tegasnya, demikian pandangan Mujahid yang cuba menggabungkan kerangka pentadbiran negara yang kini bergerak tanpa simbiosis, iaitu Administration of Justice, pentadbiran keadilan, Fiscal Policy, dasar keuangan, Economy Liberty, kebebasan ekonomi dan environmental, justice, keadilan alam sekitar. Natijahnya, pertumbuhan mampan negara yang harus dipacu melalui intellectual capital, modal intelek menjadi hambar. Malang sungguh apabila modal intelek itu mati dan organisasi intelek gagal membiak di dalam jabatan atau agensi kerajaan. Ide itu sendiri gagal muncul sebagai proses untuk menjana inovasi, baik dalam standard operasi prosedur SOP mahupun penghasilan produk. Kelestarian terabai apabila knowledge management, iaitu pengurusan pengetahuan yang melahirkan
menyediakan knowledge society, masyarakat berpengetahuan dan knowledge transfer, pemindahan pengetahuan gagal dilaksanakan. Ini kerana terdapatnya trend pemimpin negara yang lebih cenderung menipu demi mempertahankan kebatilan, termasuk rasuah. Juga ada yang menggunakan sentimen seperti agama dan kaum untuk menguasai pentadbiran serta mentaliti rakyat. Lalu terjadilah budaya yang meraihkan profesor-profesor kangkung yang hanya mampu mengeluarkan ide yang lunak buat telinga pucuk pimpinan. Akibatnya, jawatan kuasa dalam kementerian dipenuhi oleh mereka yang menjadi kroni ahli politik, bukannya pakar. Inovasi ide tidak berlaku kerana benih ide itu sudah dicantas di peringkat awal lagi. Malah golongan ini turut serta merobek politik nilai yang cuba mengangkat maruah dan martabat bangsa itu sendiri dengan menzahirkan sokongan untuk melegitimasi langkah Sheraton yang mengkhianati mandat rakyat. Apa yang nak kita harapkan apabila menteri dan pengerusi syarikat berkaitan kerajaan tidak dilantik daripada kalangan yang pakar tetapi ahli politik yang mungkin turut celaru dengan istilah bahawa Spanish fly dengan Spanish flu itu amat jauh bezanya. Apa yang nak kita harapkan apabila ulama gemar melabel pemimpin yang tidak sama fitrah politiknya sebagai tidak beriman dan dilontar dengan pelbagai fitnah rasuah dan sebagainya. Semoga pilihan raya umum ke-15 yang akan muncul pada bila-bila masa merubah senario negara ini ke arah kelestarian yang didambakan rakyat negara ini dalam kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.